gadis tu datang dekat dengan Akif lagi. Akif undurkan langkah. Hidungnya mula tercium bau yang tak menyenangkan. Busuk. Akif berpaling dan cuba keluar dari rumah tu. Gadis tu menyeringai. Rambut panjangnya melilit leher Akif dan tunjukkan rupa asalnya pada Akif. Tubuh Akif terdorong ke belakang. Aku dah lama tak makan. Kau harus jadi makanan aku. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni dah tambahkan rezeki dan memudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ini saya akan kongsi kisah yang bertajuk Tiang Seri dari karya Ilya Abdullah lagi yang telah dikongsikan dalam page Kalimah Paranormal Team X. Kisah ni tentang Akif yang balik ke kampungnya untuk cari kebenaran cerita tentang Tiang Seri, rumah peninggalan nenek moyang mereka dulu. Dia nak muatkan dalam jurnal yang ditulis. Tapi pengalaman seram yang dia akan alami. Nak tahu apa yang Akif alami? Tonton video ni sampai habis. Yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Okey, pada siapa yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah ni. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuri Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rama Serah. Rumah tradisional Melayu dulu-dulu memang ada sebatang tiang yang diberi nama Tiang Seri. Tiang Seri ni kedudukannya dekat tengah rumah dan sangat istimewa berbanding tiang-tiang yang lain. Tiang Seri ni merupakan tonggak sebuah kediaman. Cerita Tok Jali. Akif bersuara. Apa yang menariknya tentang Tiang Seri ni, Tok? Betul ke Tiang Seri ni ada penjaganya? Tok Jali diam sejenak, kemudian mula bercerita. Menurut cerita Tok Jali, pokok yang dipilih harus ikut turun naik matahari. Nak kupas kulit pokok pun ada caranya, dan cara dirikan Tiang Seri pun ada kaedahnya. Tiang Seri didirikan tanpa gunakan paku dan hanya bergantung pada pasak. Bukan sebarangan kayu boleh dijadikan tiang rumah. Menurut cerita orang lama, kayu Tiang Seri ada kalanya dipilih daripada pokok yang ada kayu pasong hantu berbentuk macam Hajarul Aswad. Kayu pasong hantu merupakan dua batang kayu yang bercantum dan membentuk seperti lubang. Makhluk halus tak boleh hinggap kayu macam tu dan secara langsung jadi pendinding kepada rumah bila siap nanti. Namun tak dinafikan masih ada makhluk halus yang boleh singgah dekat Tiang Seri ni. Kepercayaan inilah yang menyebabkan ada upacara masa nak tegakkan Tiang Seri untuk elakkan kejadian yang tak diingini. Akif hanya anggukkan kepala dengar cerita tentang Tiang Seri dari Tok Jali. Dia terus perhati pada Tiang Seri yang terletak dekat tengah-tengah rumah tu. Kemudian dihalakan kamera telefonnya pada Tiang Seri tersebut. Klik, gambar dia diambil. Matanya terpaku pada kesan darah pada Tiang Seri tu. Rumah tersebut merupakan rumah peninggalan nenek moyang keluarga si Akif ni. Namun tak ada sesiapa yang tinggal dekat rumah tersebut.
Tok Jali hanya jadi penjaga setelah diamanahkan. Akif bersuara, "Tok, saya ingat nak bermalam dekat rumah ni lah." "Jangan, kamu bermalam je dekat rumah Tok. Ada apa-apa yang tak kena dengan rumah ni ke Tok?" "Ada masanya kita kena dengar larangan orang-orang tua." Akif terpaksa menurut kata Tok Jali. Kemudian Tok Jali tutup dan kunci pintu rumah tu. Lembaga seorang gadis muncul di sebalik tiang seri. Akif baring mengiringkan tubuhnya. Tak lama kemudian dia terjaga dan tak lagi berada dalam bilik tidur rumah Tok Jali. Dengan segera dia turun dari katil. Suasana bilik itu terasa asing bagi Akif. Kemudian Akif melangkah menuju ke pintu yang tertutup rapat. "Lepaskan saya, ayah! Lepaskan saya, ayah!" Suara perempuan kedengaran. Pintu bilik itu segera dibuka. Akif nampak seorang gadis meronta-ronta minta dilepaskan oleh lelaki yang dipanggil ayah tu. Akif cuba bantu tapi tangannya macam sentuh bayang, tembus. "Abang, hentikan!" Wanita separuh umur tu melangkah laju menembusi tubuh Akif. Vup. Sambil pegang kuat pergelangan tangan anak gadisnya, lelaki tu bersuara, "Benda yang aku bela tu nak makan. Dia mahukan darah. Sanggup abang nak korbankan satu-satunya anak kita pada makhluk laknat tu? Kalau aku tak bagi makhluk tu makan, dia akan berikan kita masalah. Semua ni salah abang. Abang yang ambil benda tu dan simpan dalam tiang seri ni. Abang takut orang hidup perbuatan syirik abang, jadi abang nak anak gadis kita pula dikorbankan. Kalau abang tak ambil benda tu, kita takkan senang macam ni. Makhluk tu dah jaga keluarga kita. Tak salah kita berkorban sikit." Wanita tu jegilkan matanya. Dia cuba menahan tapi tubuhnya tak mampu digerakkan, bagaikan dah dipasung. Kerja siapa lagi kalau bukan kerja suami dia tu. Suami dia dah pasung pergerakan dia dengan ilmunya. Anak gadisnya tu diikat pada tiang seri dan menjerit-jerit minta tolong. Tak ada sesiapa dalam rumah tu yang berani membantu. Lelaki tu mulakan upacaranya. Kain kuning dibentang. Dia duduk bersila. Bilah keris disapukan dengan limau nipis. Kemudian dilayarkan pada asap kemenyan. Akif jadi pemerhati. Jantungnya berdegup kencang saat lelaki tu bangkit dan tikam keris pada perut anak gadisnya. Kemudian bersuara, "Aku dah berikan kau korban darah anakku. Lunaskan janji kau padaku." Tiba-tiba lidah terjelir panjang keluar dari tiang seri tu. Darah yang mengalir dijilat rakus. Makhluk tu perlahan-lahan jelmakan diri dan dalam keadaan duduk mencangkung, dia meratah darah dari tubuh gadis tu. Tiba-tiba ada tangan sentuh bahu Akif dari belakang. Akif menoleh. Gadis yang mati tu berada dekat belakang dia. Akif. Badan Akif digoncang dengan kuat. Akif buka mata. Wajah Tok Jali menerpa. Dia bangkit dan perhati sekeliling. Kemudian Akif tarik nafas lega. Dia bermimpi rupanya. Akif tak ceritakan tentang mimpinya tu pada Tok Jali. Lepas makan tengah hari, Akif merapati Tok Jali. Ada lagi perkara yang dia nak tahu dari Tok Jali. Akif masih tertarik dengan cerita tiang seri tu. Akif bertanya, "Tok, apa upacara yang mereka buat pada tiang seri tu?" Menurut Tok Jali, bila ada upacara pindahkan rumah lama ke tempat lain, rundingan akan dibuat dengan si penjaga. Upacara dilakukan supaya dapat persetujuan dengan penjaga tiang seri rumah berkenaan dan tak berlaku masalah ketika melakukan kerja-kerja pemindahan. Ketika upacara berlangsung, syarat yang perlu dipenuhi ialah sediakan jamuan yang terdiri dari telur, pulut kuning dan ayam panggang. Lepas tu, orang yang jadi perantara untuk berkomunikasi bagi mendapatkan persetujuan penjaga akan mulakan upacara. Kalau si penjaga tiang seri bersetuju, maka keesokan harinya kerja-kerja buka rumah dilakukan. "Tok, betul ke penjaga tiang seri dalam rumah peninggalan nenek moyang saya tu minta korban darah? Mana kamu dapat cerita ni?" "Saya dengar cerita ni dari Mama. Tok dah ceritakan apa yang kamu nak tahu pasal tiang seri tu. Tapi Tok rasa baik kamu pulang ke bandar besok. Soal rumah tu tak perlulah kamu bimbang. Tok akan jaga rumah tu." Kemudian Tok Jali gulung rokok daunnya.
Hati Akif masih memberontak nak tahu kesahihan cerita tu. Dia perlu cari idea supaya dapat ceroboh masuk ke rumah tersebut. Tapi rumah tu berkunci. Terpaksalah dia curi kunci rumah tu daripada Tok Jali. Tersenyum lebar Akif bila berjaya curi senyap-senyap kunci rumah tu dari Tok Jali. Akif buat kunci pendua supaya kehilangan kunci tu tak disedari oleh Tok Jali. Tujuan Akif pulang ke kampung halaman ibunya tu untuk cari kebenaran cerita tentang tiang seri rumah peninggalan nenek moyang mereka. Dia nak muatkan di dalam jurnal yang ditulis. Tok Jali tak ada dekat rumah. Dia tak pulang malam ni sebab sibuk mengubati anak saudaranya yang tersampuk dekat kampung seberang. Akif ambil peluang untuk ke rumah peninggalan nenek moyang dia tu malam tu. Tak ada orang tinggal dekat rumah tu. Kenapa terang benderang pula? Semua jendela kelihatan terbuka. Kemudian Akif ternampak seorang gadis cantik berdiri dekat jendela. Gadis tu tersenyum manis. Akif terpukau. Langkah kaki Akif bergerak sendiri. Dia terus pijak anak tangga satu persatu. Pintu rumah tu terbuka bagaikan menyambut kedatangan Akif. Sebaik Akif melangkah masuk, pintu tu tertutup semula. Gadis cantik tadi berdiri belakang tiang seri tu. Bibir gadis tu tak putus-putus dengan senyuman. Gadis itulah yang Akif nampak dalam mimpi. Gadis yang jadi korban si penjaga tiang seri. Akif terus gerakkan kakinya. Dia bagaikan dikawal. Akif bersuara, "Kau kan dah mati." "Mati? Saya belum mati." Gadis tu mendekati Akif. Di mata kasar Akif, gadis tu seorang yang sangat cantik. Tapi di sebaliknya, wajah gadis tu hodoh dan mengerikan. Rambutnya putih, mengurai panjang. Taring runcing terjojol keluar dari bibirnya. Jarinya runcing dan tirus mengusap-ngusap wajah Akif. Dia sedang memperdayakan mangsanya tu. Tapi cepat-cepat gadis tu lekapkan jari telunjuknya pada bibir Akif dan bersuara, "Saya masih hidup lagi. Saya dah terperangkap dalam tiang seri berpuluh-puluh tahun lamanya. Tak ada sesiapa yang nak bantu saya. Makhluk tu jadikan saya macam tebusan. Tak ada sesiapa yang tahu saya masih hidup dan mahu selamatkan saya." "Siapa kau? Kau bukan dari keturunan keluarga aku." Menurut gadis tu, dia dan keluarganya menyewa dekat rumah ni. Keluarga Akif cukup baik dan benarkan mereka sekeluarga tinggal dekat rumah ni dengan sewaan yang cukup murah. Tiang seri ni asalnya tak ada makhluk yang menghuni, tapi ayahnya yang bawa makhluk tu balik lalu jadikan tiang seri ni tempat tinggalnya. Ayahnya kata benda peliharaannya tu bawa kepada kesenangan hidup. Memang mereka hidup senang, tapi lama kelamaan makhluk tu tuntut korban darah. Setiap malam bulan purnama, ayahnya akan bawa korban manusia, gadis muda atau budak kecil. Kemudian makhluk tu tuntut dia sebagai korban. Kau memang dah mati. Aku nampak semuanya dalam mimpi aku." "Kalau saya dah mati, saya tak akan berdiri depan mata awak." Gadis tu datang dekat dengan Akif lagi. Akif undurkan langkah. Hidungnya mula tercium bau yang tak menyenangkan. Busuk. Akif berpaling dan cuba keluar dari rumah tu. Gadis tu menyeringai. Rambut panjangnya melilit leher Akif dan tunjukkan rupa asalnya pada Akif. Tubuh Akif terdorong ke belakang. Aku dah lama tak makan. Kau harus jadi makanan aku. Tubuh Akif dah terikat pada tiang seri dengan lilitan rambut makhluk hodoh tu. Makhluk tu dah panjat naik pada tiang seri. Akif dongakkan kepala. Makhluk tu berada atas kepalanya. Lidahnya yang panjang tu menjilat-jilat muka Akif. Hujung kuku runcingnya dah hiris perlahan pangkal leher Akif. Darah yang mengalir dijilat. Akif tak mampu buat apa-apa. Adakah nyawanya akan berakhir di tangan makhluk tiang seri tu? Saat nyawa Akif di hujung tanduk, suara azan bergema. Makhluk tu menjerit, nyaring dan tutup kedua belah telinganya lalu lenyap. Tok Jali muncul di muka pintu. Akif terjelopok atas lantai tak berdaya. Tok Jali segera papa Akif tinggalkan rumah tu. Tok Jali bersuara, "Tok dah pesan, kamu degil. Nasib baik kamu tak jadi mangsanya." "Maafkan saya, Tok."
Tok pun minta maaf juga sebab tak ceritakan tentang penjaga Tiang Seri di rumah peninggalan nenek moyang kamu tu. Rumah tu dibiarkan kosong dan tak elok didiami lagi. Cukuplah korban darah jadi santapan penjaga Tiang Seri. Seorang lelaki berjaya ceroboh masuk ikut jendela yang diumpil. Lelaki yang juga seorang pendagih dadah tu perlukan wang untuk beli stok dadah. Dia dengar cerita yang rumah tu ada simpan barang-barang yang berharga. Sebaik kakinya pijak lantai, sebatang tangan pegang lengannya seorang gadis cantik. Matanya terpana melihat gadis tu. Saya memang tunggu awak datang selamatkan saya. Gadis tu peluk tubuhnya. Senyuman terukir di hujung bibir. Warna matanya berubah. Rambutnya yang hitam berubah jadi putih, lalu menjala melilit seluruh tubuh lelaki tu. Kulit muka gadis tu mula mengerutu dan mengelupas. Dah terlambat bagi lelaki tu sedar bahawa gadis cantik tu bukan manusia. Jeritanya tak didengari oleh sesiapa. Dada dan perutnya dirobek rakus. Tubuh yang dah tak bernyawa tu ditarik masuk ke dalam tiang seri. Darah membasahi seluruh tiang seri itu. Okey, itu dia cerita Tiang Seri daripada karya Ilya Abdullah. Anda ada tak pengalaman tentang Tiang Seri ni? Kalau ada, sila tulis komen dekat bawah. Saya nak baca. Macam biasa, kalau anda ada kisah seram yang nak dikongsikan dalam channel ni, bolehlah emailkan ke alamat email di bawah. Saya minta like, komen dan share video ni supaya lebih ramai yang akan jumpa channel ni. Target saya macam biasalah 10,000k dalam tahun ni, insyaAllah. Baiklah, kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.